syafaat Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, pada hari kiamat di padang mahsyar, ya, manusia yang entah berapa banyak bilion manusia yang berkumpul di padang mahsyar, mereka akan mencari Nabi mereka. Sebab disebut di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan untuk setiap umat itu ada Nabi dan Rasul dia. Ya. Jadi setiap umat ni dia ada Nabi dan Rasul dia. Mereka mencari Nabi dan Rasul mereka di padang mahsyar. Kalau kata contoh Nabi Ibrahim, Nabi Hud alaihissalam, umat dia akan cari dia. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Kata Nabi alaihissalam, aku tak boleh. Aku bukanlah orang yang layak untuk memberi syafaat kepada kamu. Kamu carilah Nabi lain. Habis semua cari. Nabi masing-masing cari Nabi ni, semua kata tak boleh, tak boleh. Sampailah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi SAW kata, baiklah, aku akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipercepatkan hisab. Sebab waktu itu di padang mahsyar keadaannya tak boleh nak cerita. Kalau kita rasa panas dah di padang Arafah tu 40 darjah Celsius, itu hanyalah sekelumit. Itu adalah sedikit saja daripada kepanasan yang akan dilalui di padang mahsyar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dikatakan dalam hadis-hadis Nabi, ya, kepanasan pada mahsyar itu boleh membuatkan kita berpeluh-peluh sehingga peluh itu membasahi dataran padang mahsyar. Sampai macam tu. Sampai macam tu. Manusia ni berpeluh-peluh, bukan sikit-sikitnya peluh ni. Peluh yang kita tak pernah jumpa, tak pernah rasa ketika dia ada di alam dunia dulu, kita rasa di padang mahsyar. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillahirrahmanirrahim, ya, Nabi SAW dijadikan syafi'ullah, yang boleh memberi syafaat kepada umat dia. Tetapi umat dia macam mana? Umat yang mengasihi dan menyayangi serta mengamalkan ajaran-ajaran baginda. Inilah dia orang-orang yang akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Kalau kita ni tak sayang, tak cinta kepada Nabi SAW, kita anggap 12 Rabiul Awal itu sama seperti hari-hari lain, tak ada makna. Hari lahir Nabi tapi tak ada makna. Kita tak sambut pun, kita tak raikan pun, kita tidak kata orang tu, ya, memandang hari kelahiran Nabi SAW itu sebagai hari yang istimewa dalam kehidupan kita. Kita anggap 12 Rabiul Awal itu macam hari lain, macam 1 Rabiul Akhir, 12 Muharram, 12 Safar, 12 Rabiul Akhir, sampailah 12 Rajab, Syaban dan sebagainya. Tak ada makna. Maka bagaimana kita nak mengaku kita sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW? Hari kelahiran baginda pun kita tak raikan. Kita tak anggap apa-apa. Kita rasa pula orang yang menyambut itu sudah melakukan, ya, ajaran yang salah di sisi Islam. Salah ni Nabi tak pernah buat, kita pandai-pandai buat. Saya nak melemparkan pertanyaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah seseorang yang, ya, menyambut hari jadi ni sendiri? Dia sendiri buat kek, dia sendiri tiup lilin, dia sendiri potong. Itu orang yang kepalanya perlu diperiksa, dia hospital bagi ulu kita. Tanya rumtan. Dia sendiri buat kek, dia sendiri tahu lilin, dia sendiri tiup, dia sendiri potong. Dia sendiri nyanyi. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi untuk saya. Selamat hari jadi. Kalau macam Bob ni tak tahu, kan? Mungkinlah dia tu istimewa, kan? Tapi secara akal yang waras, tidak ada orang yang akan menyambut hari jadinya sendiri. Tak ada. Yang siapa yang mengadakan majlis hari jadi untuk dia? Isteri dia, suami dia, anak-anak dia, dia tak, ahli keluarga dia, rakan pejabat dia, rakan sekampung dia, dia tak.
Kalau ketua jabatan, anak-anak buah dia. Kalau majikan, pekerja-pekerjanya. Dia tak. Bos masuk kerja macam biasa, tiba-tiba dengar bunyi pat 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 kan. Apa hal ni? Tengok dah keluar dah. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday our manager, happy birthday to you. Terbanyak kawan-kawan tu sendiri pun tak ingat hari jadi dia. Nampak? Anak buah dia ingat hari jadi dia. Begitu jugalah Nabi SAW. Kita ingat, kita menyebut hari kelahiran Nabi SAW ni sebab kita sayang dan kasihkan Nabi SAW. Walaupun ada Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, kenapakah Tuan berpuasa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis? Jadi Nabi jawab, aku berpuasa pada hari Isnin kerana hari ini adalah hari Isnin, adalah hari jadi aku, hari kelahiranku, kata Nabi SAW. Dan aku berpuasa pada hari Khamis kerana amalan, kitab amalan seorang itu diangkat ke hadirat Allah pada hari Khamis. Dan aku suka kitab amalanku diangkat ke hadirat Allah ketika aku berpuasa. Nampak? Tu asal usulnya puasa hari Isnin dengan hari Khamis. Tu asal usulnya. Jadi Nabi SAW pun menyambut hari jadi ini juga, tapi dengan cara yang berbeza, iaitu berpuasa pada setiap hari Isnin. Kita nak puasa hari Isnin ni taklah rajin sangat. Apatah lagi hari Khamis, lagi tak rajin. Jadi apakah yang kita wajar lakukan? Ialah dengan kita menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW sendiri tak menyambut Nabi SAW sendiri tak menyambut Maulid. Tak ada. Tidak ada sebarang hadis, tidak ada seorang sahabat pun mencantikkan, tidak ada seorang sahabat radhiyallahu anhu mencantikkan bahawa Nabi SAW bahawa mereka menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Tak ada catatan pun. Pergi pada zaman tabi'in pun tak ada. Zaman sahabat, zaman khulafa' rasyidin pun tak ada. Zaman tabi'in pun tak ada. Zaman tabi'in pun tak ada. Yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik kurun, kata Nabi SAW, ialah kurun aku. 100 tahun daripada Nabi berhijrah sampailah sahabat yang akhir wafat, 100 tahun lah boleh. Thumma yalunahum, kemudian generasi selepas itu, generasi tabi'in, Imam Hasan Al-Basri dan sebagainya, Al-Mujahid, Qatadah dan sebagainya. Kemudian thumma yalunahum, terus pergi pada zaman Imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Membawa kepada generasi yang akhir sekali, generasi yang ketiga, iaitu zaman Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, sampai kepada Imam Abu Musa Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Ini zaman yang dinamakan zaman Salafus Salih. Tak ada, memang tak ada. Tak ada catatan bila masa Maulid Nabi ini mula dianjurkan, disambut seperti yang kita buat sekarang. Ketika zaman peperangan, ketika zaman berlakunya peperangan Salib, waktu ni ulama-ulama mengkaji. Kenapa umat Islam boleh kalah? Kenapa tentera Islam boleh kalah ketika melawan tentera Salib?